Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita terpilih untuk duduk dalam majlis pada petang ini. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu ini ataupun dengan dikenali raudhah taman-taman syurga, kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Setakat ini kalau ikut rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni dah ditentukan qadar kita sekarang ni berada di sini. Qada kita, ketentuan Allah dah letak kita kat sini. Hak yang lepas tu kita dah tahu lah. Semalam kita dah tahu lah sebab benda dah berlalu kan. Tapi yang akan datang kita tak tahu. Tapi sekarang kita tahu Allah letak kita di tempat ini, di tempat yang baik lah. Nak Allah sayang kepada kita. Allah pilih kita untuk dalam majlis ilmu ni dengan tujuan kerana Allah sayang kepada kita. Allah bagi sesuatu kepada kita, iaitu dengan amalan yang kita lakukan seperti mana yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi model kepada kita untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan hadis kita, kitab hadis mustikah hadis kita, iaitu bab beriman kepada adanya malaikat. Jadi seperti mana kita tahu, malaikat ni yang kita kenal dengan orang kata secara jelas, iaitu ada 10 malaikat dengan tugas-tugasnya. Itu semua kita dah ketahui. Dan ada lagi juga malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu. Misal hadis yang lepas kita baca 2 hari yang lepas, iaitu malaikat ni bersama-sama dengan kita makhluk Allah ni untuk bersama-sama dalam solat berjamaah. Dan bila imam kata waladdallin kan, jadi kita kan ada amin, malaikat pun sebut amin. Dan sekiranya malaikat sebut amin, kita sebut amin, dan imam sebut amin dan makmum sebut amin dengan kadar yang serentak yang baik, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka mereka akan diampunkan dosa mereka. Nescaya ia akan beroleh keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga malaikat yang lagi satu, malaikat yang lain pula yang tugasnya iaitu dikatakan apabila kita sembahyang, apabila bangun daripada rukuk, kita kata sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita jawab Rabbana walakal hamdu. Dan jawapan Rabbana walakal hamdu juga kalau sama dengan makmum sebut, imam sebut dan juga malaikat sebut, maka sama juga ganjarannya, iaitu nescaya ia akan beroleh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi maksudnya tugas malaikat ni banyak. Bukan tugas, tugas ni adalah keperluan, maksudnya tanggungjawab malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beribadat. Itulah ibadat malaikat. Kalau kita ni semayang ibadat kita kan, tapi ibadat malaikat itu macam tu, iaitu dalam bentuk tanggungjawab. Kita pun tanggungjawab juga, iaitu solat, tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tanggungjawab dia selain daripada solat bersama dengan kita, dia juga menyebut seperti yang sebutkan ni, amin rabbana walakal hamdu. Baik. Jadi kalau mereka yang sebut begitu akan dapat keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara perkara-perkara yang disebut fadilat solat berjamaah, yang dikatakan solat jamaah itu lebih baik daripada solat seorang diri. Salatul jamaah maksudnya salatul jamaah afdhalu min salatil fardhi 70 wa darajah. Maksudnya semayang yang berjamaah itu lebih baik daripada semayang seorang diri 27 derajat. Yang kalau kita sebut tadi itu dah 2 derajat lah. 2 benda lah kita dapat. 2 derajat lah. Tapi dalam semayang, sebelum semayang pun dah ada lah. Sebelum semayang kita dapat 7 lah. Dalam semayang kita dapat 9. Kan? Lepas tu lepas semayang kita dapat 11 lagi. Kan? Begitu. Yang dibagikan. Di sini kita dapat 3. Kita dapat 2 tadi. Baik.
kita sambung dengan hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-26 ya. Hadis yang ke-26 menceritakan tentang malaikat juga yang mana kita wajib percaya ya. Jadi dulu kita percaya kepada malaikat ni, percaya kepada malaikat, percaya kan, tapi tak tahu apa dia fungsi malaikat itu kan. Jadi kita percaya sekarang ni, kita nak memahami fungsi malaikat itu, dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan makhluk, iaitu orang-orang yang beriman. Antara malaikat juga dikatakan ya, hadis yang ke-26 ini ya, ada yang ditugaskan berdoa untuk orang-orang yang ya, berdoa malaikat ni untuk orang-orang yang merapatkan celah-celah saf. Tu kan. Jadi bila kita sembahyang berjemaah, kita kena dalam saf. Jadi malaikat ni ditugaskan untuk berdoa untuk orang-orang yang merapatkan celah-celah saf tu. Jadi dia ni tengok kalau sekiranya jemaah tu rapat saf dia tu, maka dia berdoa kepada orang yang merapatkan saf itu, kan? Dan orang-orang yang berada dalam saf yang pertama. Maksudnya orang yang rapat saf dan orang-orang yang ada dalam saf yang pertama. Itu maksudnya kelebihan solat berjamaah tu. Kalau kita sembahyang di rumah tak ada saf, di masjid berjamaah ada saf. Ada kelebihannya, maksudnya malaikat mendoakan kepada mereka yang merapatkan saf, yang merapatkan saf kita. Kita ni bila nak merapatkan saf, kita rasa tak selesa sikit kan. Sebab nanti nak duduk, nak duduk, orang kata semayang nanti tak rapat sangat, tak selesa kan, gitu kan. Tapi maksudnya di sini ini disebut dalam hadis, maka sebab itu kita nak rapatkan saf ya. Dan panduan-panduan pun dalam solat berjemaah di masjid, kita tengok tanda-tanda barisan yang duduk lurus itu ya, bagaimana rapatkan saf. Ada hikmahnya, ada derajatnya yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang merapatkan saf ini ya. Sebab seperti mana kita tahu bahawa saf ini renggang, dan renggang ada iblis yang ada di tengah-tengahnya yang mengganggu solat kita. Jadi bila kita rapat, maksudnya tak ada ruang dia untuk dekat dengan kita. Okey, kita tengok hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-suhuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah itu isteri Nabi, dari Nabi SAW sabdanya, Aisyah kata dia dengar ataupun dia dapat daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikatnya. Allah memberi rahmat, innallaha wa malaikatuh ya, Allah memberi rahmat dan malaikatnya pula mendoakan bagi orang-orang yang masuk, menutup celah-celah saf sembahyang serta orang-orang yang merapatkannya. Jadi malaikat, Allah memberi rahmat kepada siapa? Kepada orang yang merapatkan saf. Kemudian malaikat juga malaikat ketika itu mendoakan bagi orang yang masuk, menutup celah-celah saf sembahyang serta orang-orang yang merapatkannya. Jadi dia masuk celah saf itu, dia rapatkan. Dan orang yang masuk menutup celah-celah saf itu akan beroleh satu tambahan lagi pahala jemaah. Maksudnya tambahan lagi pahala jemaah, yang dikatakan pahala jemaah tu lebih 20 derajat tu, tambah lagi pahala jemaah itu, iaitu diangkatkan Allah martabatnya dengan perbuatannya yang tersebut satu derajat, diangkat dengan sikapnya yang baik itu, sikapnya yang merapatkan saf itu, dengan satu kemuliaan. Allah bagi kemuliaan kepada dia darjat. Apa kemuliaannya? Wallahu a'lam, kita tak tahu ya. Nikmatlah maksudnya, nikmat Allah. Bila kemuliaan ni Allah bagi nikmat kepada kita lah. Nikmat tu kita tak boleh kira lah, banyak ya. Kita duduk sekarang ni pun penuh dengan nikmat. Macam saya, nikmat boleh bercakap, nikmat boleh melihat tuan-tuan kan, tuan-tuan boleh melihat saya, tu nikmat tak dapat kita kira. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuksuha. Kalau kita nak kira nikmat Allah ni, tak boleh kita kira, banyak sangat Allah bagi. Jadi itu dikatakan rahmat Allah kepada kita, nikmat yang Allah bagi itu, nikmat tu kita sebagai rahmat ya. Rahmatun lil alamin, rahmat ke seluruh umat manusia. Macam Nabi Muhammad SAW tu kan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat ke seluruh manusia. Muhammad itu sebagai rahmat kepada seluruh manusia, kepada kita lah khususnya. Apa nak? Kenapa dia rahmat kepada kita?
iaitu nikmat yang kita dapat apa? Nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat kita Islam dan nikmat kita beriman. Sekarang ni kan, itu nikmat yang kita dapat. Satu nikmat, kita ni orang yang Islam. Kemudian lepas tu kita beriman, yakin dengan rukun iman yang 6 yang kita baca ni, yang kita belajar ni. Tentang yang kelima ni, percaya kepada malaikat. Kita yakin, ya. Jadi kita percaya dan kita yakin. Itu satu nikmat. Bukan senang. Orang-orang dulu masa zaman Nabi SAW pun dia tak yakin. Sedangkan dia pada masa itu bersama dengan Rasulullah. Patutnya dia orang yang terutama lebih yakin daripada kita. Tapi kita ni yang di akhir zaman ni tak sama dengan Allah Subhanahu, tak sama dengan Nabi Muhammad SAW, hanya dengan cerita saja, ya, melalui sahabat-sahabat, melalui tabi'in dan sebagainya, sampai kat kita ni 1400 tahun dah kita masih dalam keadaan beriman dan Islam lagi, dan beramal dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Lembutnya hati kita, mudahnya kita ikut. Itu satu nikmat. Satu nikmat Allah bagi kepada kita. Kan? Orang lain susah. Itu satu nikmat. Dan nikmat tu kita dapat pula senang kita nak buat ibadat. Nak semayang tu senang, tak susah. Ya, kita boleh datang masjid, datang surau, ambil sikit masa, ya. Macam hari ni 24 jam kita ada masa hari ni kan. Satu hari tu malam 24 jam. Kita boleh ambil masa ni untuk duduk kat sini. Ya, sekejap mengisi untuk nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sibuk. Saya pun sibuk daripada pagi tadi bangun sibuk. Itulah ini sibuk dengan dunia. Ya, dunia, ya. Rumah lah, basuh rumah lah dan sebagainya, kita katakan bagi makan ayam lah, kita katakan itu sibuk itu dunia kan, sibuk dengan dunia. Tapi dunia itu juga maksudnya ada kebaikan juga, maksudnya kita buat sibuk dengan dunia. Kereta rosak, pergi betul kereta dan sebagainya kan. Tapi Allah bagi ruang kepada kita pada masa ini, dapat kita duduk di sini kan. Ini satu nikmat yang Allah bagi kepada kita kan. Okey, jadi itu dikatakan sesungguhnya Allah memberi rahmat kepada malaikatnya, mendoakan, dan malaikat pula bagi mendoakan orang-orang yang masuk menutup celah-celah saf semayang tu. Jadi mereka-mereka yang dia dilembutkan hati tu masuk tengah saf itu. Kalau cerita orang Melayu kita ni lagi sopan orang Melayu ni kan. Kalau orang Arab tu dia tak sopan sikit, dia nak pergi ke saf depan dia. Sebab dia tahu pahala saf di depan tu kan. Kadang-kadang dia duduk belakang tu, dia datang lewat kan, dia langkah kepala kita. Duduk kat depan kerana nak dapat fadilat saf di depan. Tapi kita orang Melayu ni, saya tengok kan, termasuklah kita sendiri yang bercakap ni, kadang-kadang kita bagilah orang sila depan, kita bagi depan dulu, offer kan. Sebab kita tak tahu nikmat yang Allah bagi kepada kita apabila kita di barisan hadapan dan dalam keadaan saf yang rapat. Betul, dalam hadis, maksud hadis saya tak ingat mata hadis, maksud hadis dia kata, kalau sekiranya umat-umat aku tahu, kata Nabi SAW, fadilat duduk di barisan harapan itu, betapa besarnya fadilatnya, maka nescaya mereka akan nak cabut undi. Tak bagi peluang. Macam mana aku ke depan ni? Dia bertengkar. Aku nak depan. Kata orang aku nak depan. Akhirnya kita cabut undi lah. Macam mana? Kan keadaan begitu sekali. Itu maksudnya kelebihan barisan hadapan. Tapi kita orang Melayu saya nampak pemurah. Kadang kita offer orang pergi depan, kita belakang tak apa kan. Kadang-kadang dah duduk depan lah tu kan, go stand kat belakang, bagi orang duduk depan. Itu punya baiknya kita kan. Kan tak apalah kan, itu sikap kita kan, akhlak kita. Tapi kerana kita dalam suq itu kita tak faham apa yang kita dapat di hadapan itu. Tapi kalau kita faham, kalau kita tidak, kita akan bergegas ke depan. Kita tak akan bagi orang duduk ke depan. Kita tahu, ya, kita akan usaha untuk dapatkan benda itu. Macam saya ceritakan dululah, tentang pahala, konsep pahala kan. Sebab pahala apa? Dia tak tahu pahala dia. Tapi kalau Allah fahamkan orang itu dengan pahala, dia akan buat sesuatu untuk dapat pahala. Tanya dia apa dia pahala? Pahala itu Tuhan kasih baik lah, dia kata. Tu orang Bangla saya tanya dia kan, apa dia pahala? Pahala Tuhan kasih baik lah. Tu dia kejar pahala. Dia sanggup jalan kaki sampai ke masjid, tak naik kereta. Kenapa nak dapat pahala lebih? Kata dia. Sebab konsep pahala dia tu, dia faham gitu. Kita tak fikir macam tu kan. Kita ingat pahala apa benda, dia fikir benda kan. Tapi pahala pada tu Allah masuk dah, Allah faham dah. Pahala tu gitu keadaan dia. Dia kejar benda tu, dia tinggal hak yang dunia dia tinggal, kerana dia nak ambil pahala untuk hari akhirat yang kekal dia. Dalam bab semayang pun serupa juga. Semayang tu dituntut, tapi yang lebih baiknya di barisan hadapan, kerana pahalanya lebih
kan? Itu dituntut, diajar kepada kita, kan? Jadi lepas ni jangan ambil peluang lah, ya? Ambillah perisana depan. Walaupun kita tak faham maksud konsep pahala apa yang Allah nak bagi itu, tapi disebut kat sini Allah kata Allah akan bagi rahmat dan malaikat mendoakan. Allah bagi rahmat banyak, tak tahu. Tak banyak rahmat, kan? Mungkin Allah bagi rahmat kepada kita, ya, orang bersama depan dan sama masjid, rahmat. Kadang-kadang rahmat ni pada orang, ada kadang orang dia bila dia bila dikatakan dia dapat rahmat ni, bila dia rasa tak datang kat masjid, dia tak boleh duduk. Macam satu penyakit. Tak pergi masjid tak boleh, dia nak rasa nak pergi masjid juga, dia rasa nak sembahyang kat masjid. Itu dia katakan rahmat Allah bagi kepada kita, nikmat rasa seronok duduk dalam masjid tu. Itu susah kita dapat begitu keadaannya, nak dapat nikmat yang macam itu. Jadi itu yang baik. Itu hadis yang ke-26 menceritakan tentang tentang kerja malaikat, tugas malaikat yang dimanakan dia sebagai satu ibadat malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kepada kita, untuk menerangkan kepada kita tentang mengapa kita wajib percaya kepada malaikat, mendoakan kita. Malaikat itu mendoakan kita, sahabat kita yang paling baik. Kan saya sebut malaikat dengan manusia ni, malaikat dengan orang yang beriman ni berpisah tiada, orang kata istilahnya macam itulah, kan, sentiasa rapat, kan, begitu keadaannya. Itu antara malaikat. Tapi kita tak terasa lah yang begitu, mungkin tak sampai kepada peringkat yang macam itu lagi, insya-Allah. Baik, seterusnya kita pergi kepada Anil Bara, hadis yang ke-27. Anil Bara'i an Ghazibi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah malaikatahu yusalluna ala saffil awal. Ini dalam saf yang awal tadi, kan, saffil awal. Maksudnya dari Bara bin Ghaz radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya Allah memberi rahmat dan malaikatnya pula mendoakan bagi orang-orang yang sembahyang pada saf yang pertama. Itu saya terangkan tadi, ya, saf yang pertama itu benda yang kita dapat. Artinya itu antara darjat yang dikatakan salatul jamaah afdalun salatil fardhi 70 wa darajah. Maksudnya 70, maksudnya dikatakan itu maksudnya 27 darjat. Wa 20 darajah. 27 darjat. Baik. Jadi dalam hal ini dua hadis kita baca. Satu hadis berkenaan dengan rapatkan saf, ya, saf yang fast. Yang kedua hadis berkenaan dengan barisan hadapan. Jadi dua benda itu kalau kita lakukan, dia akan menambahkan martabat kita yang dikatakan darajah yang Allah beri, iaitu maksudnya nikmat ataupun rahmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, kan. Baik, kita pergi pula antara hadis yang ke-28, ya, beriman kepada adanya malaikat, ya, tentang tugas-tugasnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana al-awwalul lailatin min syahri Ramadan. Ini cerita bulan Ramadan pula. Yunadi munadin ya baghi al-khairu aqbal wa ya baghi asy-syarri aqsir walillahi utqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Maksudnya hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apabila bermula malam yang pertama dari bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan. Lama lagi bulan Ramadan kita. Tak lama ikut, kan? 2 bulan lagi kita ada bulan Ramadan, kan? Cuti sekolah. Lepas cuti sekolah kot rasanya kita sambut bulan Ramadan. Cuti sekolah 2 minggu. Lepas tu kita sambut dengan bulan Ramadan. Jadi hari ini bermula malam yang pertama dari bulan Ramadan, menyerulah malaikat. Ini malaikat ni dia kerja je itu saja, kan? Yang tadi dia kata Rabbana wa lakal hamdu, yang satu amin. Yang ini pula dia mendoakan orang yang merapatkan saf. Yang satu lagi pula dia mendoakan orang yang duduk saf di hadapan, kan? Yang ini pula dia kata pada bulan Ramadan pula menyeru malaikat, katanya, wahai orang-orang yang mencari dan berkehendakkan kebaikan, wahai orang-orang yang mencari
yang berkehendakkan kepada kebajikan, kebaikan. Satu bila masuk bulan Ramadan ni kita nak cari kebaikan. Ya, orang yang mencari-cari, kita kata nak mencari kebaikan, nak buat kebaikan sebanyak-banyak dalam bulan Ramadan. Sebab kita tahu fadilat dalam bulan Ramadan ni sangat banyak. Amalannya kalau kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi malaikat kata, wahai orang-orang yang mencari dan berkehendak kepada kebaikan, orang-orang yang beriman nak beramal pada bulan Ramadan. Beramal ni bukan sembahyang tarawih saja, apa sajalah yang dikatakan, bersedekah ke, nak sembahyang tarawih ke, nak qiyamul lail ke, nak apa ke, dia kata terpulanglah. Yang penting nak buat kebaikan, berkehendakkan kebaikan. Ya. Kemudian dia kata, tampillah mengerjakannya, disuruh. Ini malaikat disuruh. Ya, kalau kamu nak buat kebajikan, cepat-cepat buat. Ya, kebaikan dalam mengerjakannya. Dan wahai orang-orang yang merasa mahu kejahatan, dia kata, ni dia menyeru pula golongan malaikat di situ, ni orang-orang yang mahukan kejahatan. Orang ni tak terfikir bulan Ramadan pun kan tak tahu bila bulan Ramadan. Ini jenis golongan ni kan, tak tahu orang puasa tak, ini dah bulan puasa ke, begitu keadaan dia. Saya begitu sekali kan, kita katakan tak ada. Kita ni kalau bila rasa nak masuk Ramadan, kita dah terasa lah kan, terasa dengan nak menyambut Ramadan itu kan. Berhentilah dari, dia kata, meneruskannya. Malaikat kata, malaikat ni kata kepada orang yang ada niat-niat tak mau nak berusaha ke arah itu tu, dia kata berhentilah daripada buat benda-benda yang kejahatan itu, dia kata. Dan ketahuilah, dia kata, Allah banyak membebaskan orang-orang yang dijanjikan dengan neraka daripada memasukinya. Ketahuilah, dia kata, bahawa dalam bulan Ramadan ni Allah banyak membebaskan orang-orang yang dijanjikan dengan neraka tapi dimasukkan ke dalam syurga. Kerana tuntutan dia tadi mencari kebaikan, memikirkan tentang kebaikan yang dia nak dapat pada bulan Ramadan itu. Seruan dan keampunan yang demikian ada pada tiap-tiap malam dalam bulan tersebut. Tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan tu, daripada awal Ramadan sampailah akhir Ramadan, malaikat ni dia tak ada kerja lain, dia hanya menyeru saja kepada makhluk-makhluk yang beriman ni, manusia kita ni, wahai orang-orang yang nak beribadat, bersegeralah kamu beribadat, buatlah ibadat sebaik-baiknya. Ya, begitu buatlah. Ya, sebaik-baiknya ibadat yang kamu boleh buat apa saja ibadat yang kamu boleh buat. Dan dinasihatkan pula kepada orang yang kita kata yang tak ada teringatlah untuk nak melakukan ibadat, nak buat kejahatan saja. Dahlah dia buat kejahatan di bukan bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan pun nak teruskan juga. Dalam bulan Ramadan tu tak kira lah kan, mungkin, tapi dalam bulan Ramadan tu paling tidak hormatlah bulan Ramadan kan, tapi dia tak teruskan juga, nak buat juga, tak mau nak ambil. Jadi yang ini malaikat mendoakan supaya bebaskanlah, maksudnya jangan buatlah benda-benda yang macam itu, benda yang tak elok. Mereka doakan, ya. Kenapa mereka doakan begitu? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan orang-orang yang dijanjikan neraka, orang yang telah nak masuk neraka tu, banyak dosa-dosa dia kan, orang neraka tu nak masuk neraka lah mereka tu, tapi akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana amalan yang mereka lakukan dalam bulan Ramadan, daripada awal bulan Ramadan sampailah akhir bulan Ramadan. Malaikat ni tak ada kerja lain, dia kerjanya berdoa saja. Berdoa. Dia bukan dapat apa pun daripada manusia, berdoakan dia. Kita pun tak ucapkan terima kasih kepada dia doa kita kan. Tapi dia berdoa aja. Itu kerja dia. Tanggungjawab dia. Ya, tanggungjawab dia, kerja dia. Sebagai ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendoakan orang-orang ni. Sebab apa? Nak mengajak manusia ni supaya beriman dan tempat manusia di hari akhirat besok ya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dia berusaha, dia mendoakan, nak mengajak manusia ke arah itu. Kan? Ini kerja makhluk yang kita tak nampak, tapi kebajikannya sangat besar kepada kita. Kerja makhluk malaikat yang kita percaya ni, tapi kerjanya kita tak nampak. Dia berdoa kepada kita, kan? Bahkan kadang-kadang kita tak tahu pun yang malaikat tu berdoa kepada kita, kan? Baik, ya. Ini dikata bulan Ramadan, ya, cerita bulan Ramadan. Antara tugas-tugas malaikat itu. Jadi bulan Ramadan bulan yang sangat mulia lah. Kalau tengok fadilat bulan Ramadan ni sangat mulia. Syahrul syuhur, ya. Maknanya bulan, dia kata sayyidus syuhur. Sayyidus syuhur ni ibu segala
segala bulan. Sayyid syuhur, ibu segala bulan. Bulan-bulan yang lain tu itu ibu segala bulan. Sebab bulan Ramadan ni memang Allah ciptakan dia, Allah bagi dia kepada kita dengan tujuan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lipat gandakan bagi mereka yang beribadat dalam bulan Ramadan. Kalau orang Yahudi dulu, dia beribadat pada hari Sabtu gitu kan. Dia beribadat pada hari Sabtu. Kan? Ibadat pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu dia tak boleh buat apa. Dia kena duduk beribadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh keluar nak cari apa pun tak boleh. Itu yang cerita dia tangkap ikan tu. Cerita yang dia tangkap ikan hari apa? Hari Sabtu dia tak tangkap, hari apa? Hari Jumaat hari Jumaat tu dia dah pagar dah, kan? Hari Sabtu dia tak tangkap, hari Ahad baru tangkap kan. Tu cerita je. Akhirnya Allah kutuklah mereka ini. Ada yang katanya jadi monyet kan. Mereka jadi monyet. Kerana mempersendakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ni untuk kita beribadat, dan ibadat bulan Ramadan ni bukan khusus untuk kita nak sembahyang tarawih saja. Mungkin sembahyang tarawih itu kita katakan malam lah, kita katakan yang disunatkan, yang dituntut kepada kita dalam bulan Ramadan ni sembahyang tarawih. Itu saja perkara baru. Yang lain tu perkara biasalah. Sedekah pun kita boleh sedekah dalam bulan lain, bulan Ramadan, tapi dituntut bersedekah banyak dalam bulan Ramadan. Afdal sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu pada bulan Ramadan kan. Jadi bulan lain pun boleh sedekah juga, tapi bulan Ramadan digalakkan kita bersedekah dalam bulan Ramadan. Segala apa ibadat yang kita nak lakukan, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nak dapatkan pahala, nak dapatkan keredaan dia, supaya kita ni selamat hidup di akhirat esok, dengan tidak menerima orang kata kesusahan dan sebagainya, maka itulah amalan yang Allah suruh kita buat pada bulan Ramadan tu, bagi satu bulan. Sebab tu para sahabat tu bila sampai bulan Ramadan tu, mereka menangis kerana apa? Seronok. Bukan menangis kerana seronok ni, bulan Ramadan ni nak masuk dah kan. Mereka boleh beribadat dalam bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, bukan gembira, beribadat, beramal dan sebagainya. Nak habis bulan Ramadan pun menangis juga. Ni esok bulan Ramadan nak habis dah ni, nak raya esok kan. Menangis juga. Kita nak raya seronok kan. Tapi sahabat-sahabat dia menangis juga nak habis bulan Ramadan. Kenapa menangis? Sebab takut bulan Ramadan yang akan datang mereka tak sampai lagi untuk sampai bulan Ramadan yang akan datang. Bulan Ramadan ni dah habis dah ni kan. Dia takut bulan Ramadan yang akan datang tak sampai lagi, dia kata kan. Tak sampai lagi, mungkin nak setakat itu saja kan. Dia dah menangis lah kan keadaannya. Jadi berbeza lah kita kan. Dan kita seronok gembira ni bulan Ramadan kan. Baik ini cerita yang berkaitan dengan. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala ada melantik malaikat yang khususnya untuk berdoa, ajak. Dia tak boleh ajak macam kita ajak ni kan. Main kita pergi surau, pergi kita masjid ajak kan. Tapi dia hanya menyeru saja, seru saja. Bila kita baca ni, maksudnya kita faham dengan maksud ni, kita terdengar seruan itu. Kita akan dengar seruan, walaupun pada hakikatnya tak dengar kan, tapi seruan tu dimasukkan ke dalam jiwa kita untuk mudah kita pergi ke masjid untuk tarawih dan sebagainya. Kadang-kadang melihat kita nak pergi masjid tarawih, naknya buka puasa berat sikit kan, lagi susah kita nak pergi kan. Jadi tapi dengan doa yang kita baca hadis ni, ni malaikat doakan kita, mudah-mudahan ringan tangan kita, ringan kaki kita untuk melangkahkan ke bulan Ramadan kan. Sebulan mungkin terfikir kita setahun 12 bulan, sebulan saja takkan tak boleh kan. Kita fikir tu, bila fikir sebulan aku nak usaha betul-betul sebulan pun, aku nak kampui betul-betul sebulan, itu yang baiknya. Tapi orang okey tak ada apalah, relax jadi tak ada apa kan. Jadi fikiran yang macam itu bukan boleh sampai begitu saja, dia mesti dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada yang disebutkan malaikat-malaikat tadi bantu untuk doa kita itu. Apatah lagi kita yakin dengan malaikat itu mendoa. Bila kita belajar bab ini, kita yakin malaikat mendoakan kita. Malaikat ni makhluk yang sangat baik, yang sangat beribadat. Tentu doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita belum tentu lagi, tapi doa malaikat sudah tentu, dan kita harap itu akan tercapai kan. Baik. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang diberkati, kemudian tiap-tiap amal kebajikan yang dikerjakan padanya digandakan pahalanya, digandakan pahala.
Digandakan pahala tu banyaklah hari-hari yang menceritakan. Jadi kalau kita buat yang sunat macam kita buat yang wajib. Kalau kita buat yang wajib dilipat gandakan lagi pahala kita. Sedekah kita pun juga begitu. Kalau kita sedekah dalam bulan lain pahalanya agak kurang. Tapi dalam bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan pahala dalam bulan Ramadan itu. Dan kerana hikmah bulan Ramadan itu sangat besar. Fadilat bulan Ramadan itu sangat besar. Daripada hari mula-mula sampai hari yang akhir. Itu kita baca kitab kadang-kadang ada 10 Ramadan yang awal rahmatun. Ya. 10 Ramadan yang kedua maghfiratun. Kan? Itu keampunan. 10 Ramadan yang ketiga itqun minan nar. Pembebasan daripada api neraka. Jadi 1 hingga 10 Ramadan yang pertama itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harap Allah bagi rahmat kepada kita, bagi nikmat kepada kita untuk kita seronok datang ke masjid, datang ke surau untuk kita buat ibadat. Kita harapkan yang itu, berdoa yang itu. Rahmatul lil alamin, bagi rahmat kepada kita. Bila sampai 10 Ramadan yang kedua, kalau sahabat kata itu keampunan. Kita minta ampun, kita berdoa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita berdoa banyak-banyak untuk supaya Allah ampunkan kita. Jadi kita berdoa lah, kita kata macam kita doa. Aghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma. Kita doakan minta ampun Allah, ampunkan kita. Allahumma inna nas'aluka apa doa yang kita baca, kita minta maghfiratun, keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ada lepas sembahyang kita baca doa itu, ya. Itu. Baik, ya. Jadi dalam hadis ini juga Rasulullah SAW menyatakan apabila tiba bulan Ramadan, bulan yang mulia tadi, Sayyidus Suhur tadi, menyerulah manusia menggunakan peluang-peluang yang baik itu dengan mengerjakan amal-amal kebajikan lebih dari biasa. Lebih daripada biasa. Biasa kita buat lipat gandakan lebih daripada biasa. Dan sebaliknya, mana-mana yang hendak melakukan kejahatan, janganlah mereka terdorong melakukannya. Kalau nak melakukan kejahatan tu dia, kalau adalah dia nak melakukan kejahatan, jangan terdorong ke arah dia untuk dia nak buat macam kejahatan itu. Kerana bulan Ramadan tu bulan yang mulia. Jadi kemuliaan bulan Ramadan tu yang pertama, kenapa? Nantilah dia kata amalan kita dilipat gandakan. Yang kedua, bulan Ramadan ini maksudnya Quran diturunkan, ya. Itu kelebihan bulan Ramadan. Yang ketiga, bulan Ramadan ni apa? Lailatul Qadar, ada Lailatul Qadarnya, kan? Jadi banyak kelebihan dalam bulan Ramadan ini, kan? Itu antara kelebihannya yang itulah. Dan itu seruan maksudnya, dan malaikat juga menerangkan dalam seruannya itu tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang yang berdosa yang dijanjikan dengan azab seksa. Mana kata dia tu dah dijanjikan dengan azab seksa, janjinya dah ditentukan dia tu azab seksa, maksudnya keadaan dia begitu. Semoga peluang yang baik dapat bulan Ramadan tu mula digunakan dengan sepenuhnya. Maksudnya kalau kita balik bab tentu qadar dan qadar itulah, dia ni dah nak menuju kepada kehancuran dah ni, kan, kita katakan. Tapi ketika itu kerana dia beribadat, beramal dalam bulan Ramadan itu lebih lagi pada bulan Lailatul Qadar itu, kan maksudnya diampunkan dosa-dosanya. Baik, kita apa ayat yang Lailatul Qadar, ayat Lailatul Qadar, ya, inna anzalna fi Lailatul Qadar min khairun min alf syahr tanazzalul malaikat. Jadi khairun min alf syahr maksudnya dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita buat pahala tu, pahala yang kita dapat dalam bulan Ramadan tu, maksudnya kita akan dapat, ya, macam kita beribadat 1000 bulan. Bayangkan, ya, 1000 bulan alf syahr. Kalau 1000 bulan kira berapa tahun? Ada orang kira, saya tak kira, kan, tapi dia agak-agakkan lebih kurang 80 tahun lebih lah, ya, 70 ke 80, ya. Jadi kalau umur kita, ya, kalau saya sekarang ni 70, kan, 72, 73, kan, gitu kan. Kalau dapatlah Lailatul Qadar itu, terampun dosa kita, kan, gitu. Itu dikejarkan sangat Lailatul Qadar itu, kelebihan yang dapat tu, kan, itu kelebihan. Jadi kalau kita terfikir ke arah yang macam itu, kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk nak mendapat matlamat itu. Macam kita bertelamat lah, kita ya, aku besok aku nak
tak pakai kereta Mercedes lah contohnya, kan? Kita ni yakin aku nak pakai, tengok orang pakai ni, aku nak pakai ni. Kita akan kerja kuat-kuat, berusaha sungguh-sungguh, kita nak cari jalan macam mana akhirnya aku akan dapat pakai kereta ni. Itu dunia lah kita katakan. Begitu juga soal akhirat ni. Kita akan aku akan dapat macam ni, kita katakan nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa. Kita akan berusaha. Berusaha tu ada jalan dia lah. Macam kita berusaha untuk nak cari duit, nak dapat kereta Mercedes tu, betul tak? Kita berusaha untuk beramal nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita berusaha ke arah itu. Itu tak penat, tak rasa penat. Macam kita kerja tadi dah, penat tak kita cari duit nak dapat Mercedes? Tak penat. Bangun pagi pergi kerja, malam kerja, siang kerja, nak cari duit tu nak dapat Mercedes, tak penat kan? Tak rasa penat kita. Itu juga soal ini, kalau kita fokus kepada itu tak rasa penat. Kita nak bangun pagi pukul 5 kita rasa susah, tak rasa penat. Ini kita cari, tak tidur malam pun ada orang cari, kan? Orang cari duit ni kan, nak dapat sesuatu tu tak tidur malam pun ada. Kerja berpuluh tahun, kita nak kerja berpuluh tahun, kerja cari duit dan sebagainya. Nak dapat sebuah rumah, nak dapat sebuah rumah. Tengok rumah ni tadi aku nak jaga, dapat sebuah rumah. Habis pension dan sebagainya, dapat kompon dan sebagainya, dapat sebuah rumah. Ya, buat rumah siap dah, masuk rumah baru ya. Duduk sebulan dia pun jalan. Ada tak berlaku benda macam tu? Ada. Sebulan dia duduk rumah baru, tak kekal, kan? Penat tak kerja? Penat. Kalau kita sikon balik benda tu, penatnya kerja ni setahun ni, berapa puluh tahun umur kita, kan? Tapi kalau kita kerja benda ni untuk hak yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu, sana kekal. Maka kita akan dapat yang kekal kat sana. Dunia tak ada lah maksudnya. Tapi biasanya kalau orang berusaha ke arah untuk dunia dia, untuk dapat kebaikan dunia, pasti dia dapat kebaikan akhirat. Kalau dia buat kerja baik di dunia, kerja yang kebaikan, tak kisahlah apa kerja, ya, pasti dia dapat kelebihan di dunia. Ya, dia sedekah dengan orang, dia buat, pasti dia dapat kelebihan. Tapi akhirat pun dia dapat juga, kan? Kan begitu keadaan. Wait, sampai setakat itu, ya, kita bincangkan tentang. Baik, ini hadis yang ke-28, ya, hadis yang ke-28. Masuk lagi 4 minit lagi, ya. Ini hadis, saya nak baca hadis yang lagi satu ni panjang sangatlah, ya. Hadis ni insya-Allah kita akan sambung pada masa yang akan datang, ya, minggu yang akan datang. Jadi itu antara tugas-tugas malaikat yang perlu kita ketahui, yang mana bila ketahui tugas-tugas ini, kita pun dapat bersama gembelingkan tenaga kita untuk mendapat kebaikan ataupun keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang akhir hadis kita baca ni berkaitan dengan bulan Ramadan. Dia kerja malaikat dalam Ramadan ni lagi banyak lagi banyak kerja malaikat dalam bulan Ramadan, ya. Ada hadis mengatakan dia panggil, hai orang-orang semua datang ke masjid, kan? Tadi kita tak dengar lah, kan? Datang ke masjid, solat berjamaah, buat tarawih dan sebagainya, kita dengar. Itu banyak kerja-kerja malaikat yang dibuat dalam bulan Ramadan ini, kan? Kita sembahyang tarawih dan sebagainya, kan? Di bulan Ramadan, persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan ini, maksudnya kalau kita lah terdorong pada kita tahun yang lepas, kita kira-kira lah, ya. Kalau kita nak kira lah, kalau kita nak lebih baik daripada tahun yang, kita nak muhasabah diri kita, nak supaya kita baik Ramadan ini daripada bulan yang lepas, kan? Mungkin kita buat, mungkin kita bulan Ramadan yang lepas aku khatam Quran sekali, kan? Contohlah kita katakan di dalam masjid sama kawan-kawan. Mungkin tahun depan kita akan lipat gandakan lagi, ya, mungkin 2 kali khatam Quran, mungkin baca lebih sikit dan sebagainya. Itu lagi segi sudut ibadat, kan? Tarawih kita katakan, beberapa malam yang kita miss kadang-kadang, mungkin tahun ni kita nak lebih lagi tarawih itu, kita nak buat lagi. Mungkin qiyam mulai Lailatul Qadar, ya, qiyam, kita bangun qiyam 10 malam yang Ramadan terakhir tu, berapa kali dapat kita bangun dan sebagainya. Kita kira lah benda tu, itu boleh kira. Jadi Sayyidina Umar kata, hasibu qabla an tuhasibu, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan. Kita nak hisab sekarang ni. Itu matematik itu penting juga kepada kita, kan? Matematik itu penting kepada kita, nak kira, nak hisabkan, nak kira berapa dan sebagainya, kan? Berapa sembahyang kita baca dah. Kita lakukan sembahyang sunatnya macam mana, sembahyang tarawihnya macam mana, bacaan Quran kita macam mana. Itu dari sudut amalan
Biasa ada amalan-amalan yang lain, mungkin amalan kita dengan dengan orang rumah kita, dengan isteri kita, dengan anak kita. Tahun lepas bulan-bulan Ramadan gaduh sikit, tahun ni keluar sikit, jangan gaduh, kita kan baik sikit silaturahim tu. Pasal nak raya gaduh, saya nak beli baju dan sebagainya, ada berlaku lah kan, jaga kan muhasabah ke arah itu. Kadang-kadang puasa cantik lah, puasa cantik sepanjang bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, itqu minan nar tu, bulan 10 Ramadan yang terakhir tu, itqu minan, pembebasan daripada api neraka kan, supaya pembebasan tu tak adalah benda-benda dosa yang kita lakukan. Tapi akhir Ramadan itu leka kita dengan mercuna, reka macam-macam akhir Ramadan kan, nak sambut dan sebagainya. Kadang-kadang nak buat baik tu, nak akhir Ramadan tu, dia kadang-kadang raya ni, malam raya dia kata nak malam raya ni kan, nak buat baik lah tu kan, bergaduh kita. Tersentuh hati kita, rumahku kau tak datang salawat, pergi rumah dia kau datang salawat, ada takbir gitu kan, ada berlaku benda yang macam itu kan. Patutnya kita berlapang dada lah benda itu kan, sebab kita dah puasa dah sepanjang bulan Ramadan. Jangan perkara itu boleh merosakkan amal kita sepanjang bulan Ramadan itu. Eratkan silaturahim antara kita dalam bulan Ramadan itu, terutama sekali keluarga kita, jiran kita kan, ahli qaryah kita, masjid kita ya. Kalau bergaduh-gaduh selalu ala Nabi dah kan, jangan fikir-fikir lagi dah. Mana ada manusia tak bergaduh kan, semua kita bergaduh. Tapi maknanya bergaduh bukan menyelesaikan masalah kan. Patutnya kita mesti cari jalan perdamaian untuk kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah. Sebab Allah larang kita bergaduh. Sebab bila kita bergaduh ni banyak implikasi daripada bergaduh tu, banyak benda-benda yang akan mendatangkan keburukan kepada kita. Benci membenci, fitnah memfitnah, akan berlaku benda yang macam itu. Maka itu ditegalakkan. Betul Allah larang, la yadkhulul jannah qata' rahim, tak masuk syurga siapa yang putus silaturahim. Jadi kita kena rapatkan gitu. Baik, saya berhenti setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung pada hadis yang ke-29 ya, iaitu tajuknya berkaitan dengan ada antara malaikat juga ada yang ditugaskan menyeru tiap-tiap hari, menggalakkan manusia supaya berbakti dan berbakti dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyeru kepada manusia supaya buat kebaikan dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Apa dia nikmat dia? Banyaklah. Kesihatan. Kesihatan dan nikmat kita. Duit, harta, nikmat kita lah kan. Isteri kita dan sebagainya kan. Anak kita sebagai nikmat kita. Baik, saya berhenti sekat itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.